Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan saudara pengurusi Dr. Imran, para panel bersama saya, yang berbahagia Tuan Haji Ismail sebagai Presiden kepada Muafakat, ahli-ahli jawatankuasa, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. InsyaAllah dalam masa yang diberikan, pengurusi kata 40 minit. Mudah-mudahan saya tak ambil masa panjang. Kertas telah saya sediakan, kemudian boleh lihat nanti, sebab dalam slide saya ini pun tak banyak sangat. Ahli Sunnah wal Jamaah ASWJ, sebab kadang tu kalau nak ulang-ulang Ahli Sunnah wal Jamaah tu mungkin dia makan ruang juga. Dengan sebab itu selepas ini mungkin ASWJ lah. Yang saya diminta oleh pihak jawatankuasa ialah untuk memberikan sedikit kerangka umum ataupun world view yang berkaitan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan saya fikirkan barangkali keperluan untuk kita perkenalkan, walaupun sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh saudara pengurusi, perkara ini adalah perkara yang sudah menjadi warisan kepada ummah. Namun dalam banyak keadaan unsur warisan keilmuan ini menjadi terpendam begitu, tidak begitu dibawa ke atas, ke permukaan. Dan disebabkan oleh keadaan-keadaan tersebut yang kadang-kadang golongan massa Muslim menjadi terkeliru, dan menyebabkan mereka menjadi terpengaruh dengan hal-hal yang sepatutnya mereka tidak terpengaruh. Walaupun perkara yang mereka terpengaruh itu sebenarnya kalau dilihat secara yang lebih munasabah adalah tidak sebaik apa yang dimiliki oleh mereka, iaitulah aliran Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Jadi berasaskan itu saya akan kemukakan sebahagian daripada perkara-perkara yang menjadi asas, sebab sebenarnya para ulama Muslim ataupun ulama-ulama Islam sejak daripada golongan salafus saleh, termasuk juga golongan yang digelarkan sebagai khalaf dan sebagainya, itu telah merumuskan secara yang cukup mantap aspek-aspek yang sepatutnya dipegang, dihayati, kemudian diamalkan oleh umat Islam, berasaskan kepada apa yang diistilahkan sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah tersebut. Saya memulakan dengan sedikit pendahuluan di mana saya melihat sebenarnya dalam keseluruhan ummah yang digelarkan sebagai umat Islam, 90% sebenarnya adalah golongan Sunni ataupun Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian hanya 10% sahaja yang selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, dalam kata lain adalah Syi'i. Tetapi kegempitanya seolah-olah yang 10% itu yang demikian ramai. Yang 90% itu dalam banyak keadaan tidak begitu lantang, barangkali begitu, ataupun merasakan mereka selamat begitu untuk tidak melakukan perkara yang sewajarnya. Dan apabila kita melihat, katakan 90% daripada keseluruhan ummah adalah kumpulan Ahli Sunnah wal Jamaah, secara yang implisitnya atau secara yang secara implisitnya menggambarkan bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah aliran yang betul, kerana dia dianuti oleh begitu ramai. Dan umat Islam ini, Rasulullah pun menjelaskan, tidak
seolahnya bersepakat ataupun bersekongkol untuk nak mengatakan sesuatu yang tak betul. Takkanlah 90% umat Islam ini yang terdiri daripada tokoh-tokoh ulama besar daripada zaman berzaman bersekongkol sampai sekarang misalnya bersekongkol untuk mengatakan atau untuk mempromosikan sesuatu yang tidak betul. Jadi tak timbul soal tak betulnya. Ramai itu sendiri sudah memperlihatkan betulnya, soalnya begitu. Dari satu perspektif. Kemudian saya katakan apa ni, kalau di Nusantara ini sendiri, iya ke? Okey dah. Kalau di Nusantara ini sendiri saya catatkan di situ juga ialah Ahli Sunnah wal Jamaah dihayati dan diyakini sejak kedatangan Islam sampai ke hari ini. Kemudian apa yang dihayati itu ialah menerusi ajaran akidah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, ajaran fiqh dan muamalahnya Asy-Syafi'iyah dan beberapa dalam kadang-kadang tertentu melihat kepada beberapa mazhab yang juga dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, dan pendekatan Al-Ghazali sebenarnya dalam akhlak dan tasawuf. Dan ini sebenarnya yang kita nak pertegaskan supaya perkara ini yang menjadi pegangan dan menjadi asas kepada perpaduan sehingga tidak timbul soal perpecahan. Dan sebenarnya juga dalam sejarah Nusantara kita lihat sememangnya Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bentuk yang saya sebutkan itu, akidahnya adalah Asy'ariyah. Sebab nanti akan ada juga orang akan mengatakan mereka lebih ahli sunnah daripada apa yang kita katakan sebagai ahli sunnah ini. Kemudian fiqhnya adalah Syafi'iyah, kemudian pendekatan Ghazali dalam hal tasawuf dan akhlak itu sebenarnya telah memberi satu kedamaian dan juga suasana yang selesa dalam proses menjalankan kerja-kerja keagamaan dalam seluruh sejarah ummah di kawasan Nusantara ini. Kita tak pernah terbaca catatan adanya berlaku pertumpahan darah atas nama agama di kawasan kita ini. Itu menunjukkan bahawasanya peranan yang diberikan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bentuk yang kita maksudkan itu telah memberi satu tapak dan kekukuhan kepada kehidupan beragama, sehingga tidak perlu seolahnya kita bertelagah atas asas kerana pegangan agama yang berbeza dan sebagainya. Artinya sekarang ini Ahli Sunnah wal Jamaah menjadi asas perpaduan kepada ummah, dan itu yang kita nak perkukuhkan kedudukannya, sehingga seolahnya Ahli Sunnah inilah yang dianuti secara yang tepat oleh seluruh ummah, dan dengan itu nanti ia menjadi titik pertemuan dan akan muncullah perpaduan ummah di kalangan kita, khususnya di Nusantara ini. Kemudian saya sebutkan di situ ialah menerusi pola keyakinan dan penghayatan ini telah jelas menjadi alat penyatuan, itu sudah saya sebutkan. Kerana itu sebenarnya kita wajib ya, kalau Indonesia harus. Wajib itu kalau tak buat berdosa ke? Saya pun tak tahulah. Itu kalau dalam fiqh barangkali wajib itu kalau tak buat berdosa. Maknanya kita wajib mempertahankan aset utama kita ini supaya ia boleh dilanjutkan untuk mengesahkan berlangsungnya perpaduan, kedamaian dalam kehidupan ummah. Sebab banyak lagi perkara yang kita nak buat ya. Kalau kita bertelagah atas asas agama, bila masanya untuk kita terus ke hadapan, untuk menerajui perjalanan dan juga hala tuju dunia seharian, yang sebenarnya sudah pun dilakukan oleh umat Islam pada satu ketika dulu, yang sekarang sudah terlepas daripada pegangan umat Islam, diterajui sekarang oleh Barat seolahnya begitu. Lalu segalanya adalah mengikut acuan mereka. Kita berhibur dengan apa yang mereka rasa perlu atau menghiburkan kita.
kita apa ni tidur pun dengan gaya yang apa ini dia orang apa ni berikan, dan keseluruhan gaya hidup kita seolah-olah begitu. Mereka berhibur dengan sokan, kita pun begitu. Jadi kalau nantinya insya-Allah pada suatu ketika dalam apa ni sejarah perjalanan dunia ini akan dapat kita kembalikan tampuk perjalanan dunia itu ke tangan orang Islam, maka unsur rahmah lil alamin itu akan dapat diwujudkan, dan itu adalah cita-cita semua orang Muslim yang apa ni sedar tentang keperluan dan makna kehidupan dan sebagainya. Kemudian sikit lagi yang saya nak apa ini sentuh ialah tentang akhir-akhir ini terdapat gugatan dan himpitan terhadap ASWJ ini sama ada dari dalam dan juga luar. Yang tadi dalam apa ini pembukaan tadi dijelaskan tentang betapa kita dihimpit daripada kiri kanan dan malahan daripada dalam. Dan himpitan-himpitan inilah yang memerlukan kita bangun untuk memberikan respon yang sewajarnya. Dan apa ini inilah antara yang apa ini perlu kita apa ini lakukan. Saya katakan lagi, pada dasarnya umat Islam semasa atas nama dan sebab apa sekalipun tidak berupaya untuk berpecah sesama sendiri. Macam yang saya katakan tadi. Ini kerana mereka perlu bangkit mempertahankan maruah dan kredibiliti ummah. Ini pun satu masalah lah. Sekarang ini kita bagaikan dalam bentuk satu ummah seolahnya tidak ada tulang belakang. Apa-apa yang berkaitan dengan umat Islam tentang apa ini termasuk aspek yang berkait dengan perkara yang cukup penting, survival umat itu. Survival apa ini umat Islam tersebut ditangani oleh Barat. Bagaimana orang Palestin yang tak selesai-selesai itu, kalau berunding di Paris, berunding di apa ini Amerika dan sebagainya. Di mana kita? Dan apa suara kita yang boleh kita kemukakan? Itulah kelemahan yang apa ini begitu memalukan. Dan itu yang perlu kita bangkit mempertahankan maruah dan kredibiliti ummah. Oleh itu ASWJ boleh menjadi alat penyatuan ummah. Saya melihat ini kerana mereka adalah golongan arus perdana ummah. Mereka boleh menjadi peneraju kebangkitan semula ummah untuk apa ini membela maruah daripada terus dipermainkan oleh kuasa Barat. Kalau kita nak harapkan kepada pihak lain, sedangkan pihak lain itu golongan yang apa ni aspek keramaian ataupun aspek apa ini bilangan mereka adalah kecil, bagaimana boleh mereka lakukan? Dan sebenarnya kalau diurus secara yang betul, 90% umat Islam dalam apa ini Ahli Sunnah wal Jamaah ini boleh menjalankan tugas yang baik ke arah kebangkitan semula ummah. Namun tentunya banyak kerja yang perlu dilakukan, termasuk juga memberikan kualiti yang bermakna kepada ummah yang dimaksudkan 90% tersebut. Jadi dalam konteks inilah satu pencerahan selok belok ASWJ itu apa ini diberikan, yang insya-Allah akan dibicarakan apa ini selepas ini, untuk supaya kekeliruan yang boleh membawa perpecahan tidak akan berlaku. Inilah apa yang nantinya insya-Allah saya akan lakukan, iaitulah yang saya mulakan dengan soal penggunaan istilah dan definisi. Dalam penggunaan istilah, saya sebenarnya apa ini semalam pun membaca apa ini surat khabar utusan Malaysia, ada apa ini artikel yang ditulis oleh yang berbahagia Tuan Haji Ismail yang memerihalkan tentang apa ini Ahli Sunnah wal Jamaah tersebut. Dalam kertas saya itu saya mengatakan istilah Ahli Sunnah wal Jamaah lahir selepas zaman Rasulullah SAW dan sahabat sesuai dengan perkembangan dan keperluan umat Islam pada ketika itu. Walaupun maknanya istilah itu sudah sedia ada dalam zaman Rasulullah. Tetapi maksud saya di sini ialah untuk aspek dari segi penggunaan dan juga dari segi takrifnya yang seperti mana yang kita boleh lihat sekarang. Dia tidak ada pada waktu itu. Dia muncul selepas daripada zaman Rasulullah. Ada hadis yang terdapat dalam Al-Milal wan Nihal misalnya, yang juga dipetik oleh Tuan Haji Ismail berhubung dengan
dalam muka surat yang keberapa dalam apa ini? Yang saya bawa ni ada dalam muka surat, nasah saya ini adalah muka surat 13 dalam Milal wan Nihal. Saya tak catat dalam apa ni tulisan saya itu yang menjelaskan tentang apa ni sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kemudian dikatakan apa ni an-najiyatu minha wahidah, yang berjaya ataupun yang akan mendapat apa ini kejayaan cuma satu. Wal baquna halaka kila wa manil najiyah qala ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ahli sunnah wal jamaah itulah kumpulan yang akan memperolehi kemenangan. Kila wa ma as-sunnah wal jamaah qala ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Itu yang berkaitan dengan apa yang ditimbulkan ataupun yang dicatatkan oleh apa yang berbahagia Ustaz Ismail Mina dalam tulisan beliau semalam. Dan itu sebenarnya tak bertentangan pun dari segi apa yang saya maksudkan di sini. Jangan pula dijadikan ini sebagai satu pertentangan. Ia hanyalah perbezaan dari segi, bukan perbezaan hakikinya. Sebab yang saya maksudkan di sini ialah apa yang dalam pengertian yang seperti mana yang kita gunakan sekarang, memang tidak ada istilah ahli sunnah wal jamaah pada waktu itu. Malahan ahli sunnah wal jamaah itu pun tidak digunakan oleh kalangan para sahabat, kerana mereka merasakan istilah sahabat itu adalah lebih baik dan lebih glamour soalnya pada waktu itu, menggambarkan tentang kehampiran mereka dengan Rasulullah SAW. Jadi yang Rasulullah jelaskan itu sataftariku, akan berlaku perpecahan. Jadi maknanya dalam satu tempoh yang kehadapan nanti akan berlaku satu perpecahan, dan perpecahan itu akan menyebabkan satu kumpulan saja daripada kumpulan-kumpulan yang ada itu yang memperoleh kejayaan. Kumpulan itu ialah ma ana alaihi wa ashabi ataupun juga ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak timbul soal apa yang dikatakan sebagai pertentangan dan sebagainya begitu. Kemudian penggunaan istilah ini kalau kita lihat, dan saya jelaskan agak panjang di situ, ialah tentang di mana dasar dan sumbernya adalah diambil daripada Al-Quran dan hadis. Termasuk hadis tadi pun, ma'ana alaihi wa ashabi itu. Maknanya kalau merujuk kepada golongan ahli sunnah, ialah mereka yang bersama-sama dengan aku dari segi amalan-amalan dan juga apa-apa yang dilakukan. Jadi itu yang dari segi penggunaan istilahnya. Maknanya istilah itu sudah wujud, tetapi penggunaannya tidak berlaku secara yang luas dalam tempoh awal Islam tersebut, kerana pada waktu itu istilah tersebut tidak diperlukan. Kerana yang diperlukan pada waktu itu lebih kepada sahabat dan sebagainya. Jadi soalnya sekarang ini dari segi misal katakan penggunaan istilah ini sebenarnya diambil dasar dan sumbernya daripada Al-Quran dan hadis. Di situ yang saya bawakan ada beberapa contoh. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan juga keenam, ketujuh. Semuanya tujuh contoh-contoh daripada Al-Quran dan hadis yang menggambarkan bahawasanya kalangan ummah yang berada pada zaman Rasulullah itu, dan juga seperti mana juga yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Sunnah, adalah perkara-perkara yang tujuh itu merupakan sumber kepada pengambilan mereka. Artinya kalau merujuk kepada istilah itu, maknanya ahli sunnah wal jamaah adalah kumpulan yang merujuk dan juga berpegang teguh dalam segala apa yang mereka lakukan menerusi apa yang dicadangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dari segi definisinya juga, saya ada catatkan banyak juga definisi ini. Ada mula-mula dengan sunnah dengan pelbagai keadaannya, dengan pelbagai pendekatannya, termasuk misal katakan golongan usul fiqh lain, ahli fiqh lain dan sebagainya. Itu boleh dilihat. Demikian juga jamaah. Namun apa yang boleh disimpulkan keseluruhannya ialah merujuk kepada kelompok kaum muslimin yang mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulnya. Kelompok inilah yang menjadi majoriti dan dominan dalam masyarakat Islam sepanjang zaman,
hingga ke hari ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita adalah 90% daripada keseluruhan umat Islam tersebut. Kemudian seterusnya ialah tentang prinsip, manhaj, ciri dan golongan. Ini kalau kita perhatikan secara sungguh-sungguh, gambaran yang tergambar kepada kita tentang kerja-kerja yang dilakukan oleh kalangan ulama silam itu, sama ada salafus salih dan juga khalaf dan sebagainya itu, ialah cuba merumuskan secara sungguh-sungguh dan tepat siapa sebenarnya yang termasuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka mengatakan prinsipnya kena jelas, termasuk juga manhajnya atau metodnya juga jelas, dan cirinya juga mesti jelas. Dan ini telah diletakkan secara yang komprehensif oleh kalangan yang lebih awal daripada kita tersebut. Betapa mereka merasakan keperluan supaya umat Islam selepas daripada mereka tidak menjadi tercari-cari ataupun tidak menjadi keliru apa sebenarnya yang menjadi asas, yang menjadi prinsip, yang menjadi pendekatan ataupun juga manhaj dan juga ciri yang dapat kita kenal, sehingga seolahnya apabila ciri-ciri ataupun prinsip-prinsip ataupun manhaj yang digunakan itu seperti yang dicatatkan oleh mereka, itulah sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, golongan ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak, nanti kita akan menjadi tersasar apabila datang satu pandangan ini mengatakan begitu-begitu, maka itu yang kita ambil dan seterusnya. Kalangan ini sudah merasakan keperluan untuk merumuskan secara yang jitu tentang siapa, berasaskan pada prinsipnya, berasaskan pada metodologinya, berasaskan pada cirinya, lalu golongan itu akan kita temui. Kemudian dalam hal prinsip ini, saya menggunakan dua pandangan ini ataupun dua rumusan yang dibuat oleh dua tokoh besar dalam sejarah umat Islam, iaitulah Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Baghdadi ataupun Abu Abdul Qahir Al-Baghdadi. Jadi kalau kita lihat misalnya Al-Imam Abu Hanifah kemukakan 12 prinsip. Kemudian kalau kita lihat Al-Baghdadi pula kemukakan 15 prinsip. Itu ada semua ya dalam kertas saya itu, yang kalau saya baca nanti 40 minit tak tahu ke mana. Jadi maknanya sekarang ini apa yang saya nak rumuskan ialah rumusan yang tegas, yang jitu, yang diletakkan oleh kumpulan para ulama yang besar ini, ialah untuk mengelakkan daripada kekeliruan yang mungkin timbul di kalangan ummah berkaitan dengan siapa sebenarnya yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Ini juga ada kaitan dengan keadaan yang berlaku pada waktu mereka, di mana simpang siur pemikiran yang berbagai-bagai ini, yang kalau kita lihat dalam zaman awal Islam itu, kalau dalam abad-abad yang ketiga keempat itu, unsur-unsur falsafah Greek sudah masuk. Kemudian ada Mu'tazilahnya, ada Hasyawiyahnya dan sebagainya. Dan kesemuanya itu melihat kumpulan yang An-Najiyah itu adalah kumpulan mereka. Jadi kerana itu mereka mengatakan mereka lah sebenarnya kumpulan yang An-Najiyah tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Namun kumpulan ataupun para ulama ahli sunnah wal jamaah ini telah merumuskan secara yang jitu tentang prinsip yang perlu dipegang oleh mereka yang terlibat ataupun mereka yang menamakan diri mereka sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu saya just ambil sedikit itu prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah itu dikemukakan demikian detail oleh para pemuka ahli sunnah, adalah bertujuan untuk memandu dan menjelaskan kepada masyarakat supaya mereka tidak terperangkap dalam kekeliruan simpang siur pandangan pelbagai firqah yang muncul di tengah masyarakat. Para pemuka ahli sunnah terus-terusan berada dalam pemuka ahli sunnah wal jamaah merasakan keperluan golongan masyarakat berada terus-terusan dalam firqah najiyah, iaitulah bersama-sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu yang dilakukan oleh mereka, dan ini adalah merupakan satu sumbangan besar
yang telah disumbangkan oleh mereka demi kepentingan ummah. Soalannya begitu. Dan jelas sesungguhnya ummah sudah setelah beberapa abad, dan kita telah berada sekarang ini dalam abad yang sekarang, kita dihimpit oleh pelbagai keadaan yang kalau tidak ditangani secara betul, boleh menghancurkan apa yang kita miliki tersebut. Dan itu yang sebenarnya yang perlu dilakukan ataupun yang sudah dilakukan oleh kalangan ulama-ulama besar kita demi kepentingan ummah. Jadi dari segi prinsip yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah sebanyak 12 prinsip itu boleh didalami. Kemudian Al-Baghdadi juga mengemukakan 15 prinsip, dan kedua-duanya ini saling melengkapi. Untuk maknanya kalau kita nak buat misal katakan judgement ataupun kita nak jatuhkan hukum seseorang itu ahli sunnah ke tidak, kita boleh melihat prinsip-prinsip ini. Oh, mereka itu tak dapat masuk kepada ahli sunnah. Sebab apa? Sebab sekian-sekian perkara yang sudah dia muktamadkan oleh kumpulan yang dikatakan sebagai ulama-ulama besar kita tersebut. Kemudian manhaj ataupun metodologi. Manhaj atau metodologi ahli sunnah wal jamaah ini di dalam kertas saya itu saya letakkan 8 metod ataupun manhaj yang digunakan pakai oleh ahli sunnah dalam proses untuk membuat keputusan dalam pelbagai urusan kehidupan ummah. Tak kira lah ataupun proses urusan itu berkaitan dengan akidah ataupun berkaitan dengan fiqh dan muamalah, berkaitan akhlak dan sebagainya, metod itulah yang digunakan pakai. Mengutamakan Quran, kemudian memberikan misal katakan tafsiran Al-Quran dengan Quran, tafsiran Quran dengan hadis dan sebagainya itu. Semua itu ada yang dalam kertas saya itu yang menjelaskan bahawasanya inilah metod yang digunakan pakai, dan metod ini cukup teliti untuk nantinya kalangan yang menggunakan metod ini akhirnya seolahnya memberikan keutamaan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu dengan itu golongan yang tidak menggunakan metod berkenaan adalah tidak termasuk ke dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Cuba lihat di situ tentang metod-metod yang digunakan pakai tersebut, yang menggambarkan tentang ketelitian untuk proses melakukan penyelesaian pada masalah-masalah yang timbul. Yang utama adalah Al-Quran, yang keduanya hadis, soalnya begitu. Kemudian baru datang yang lain-lain, termasuk ijma' dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada 10 minit lagi. Ciri-ciri. Ini juga satu lagi aspek di mana prinsipnya sudah ada, metodnya sudah ada, tetapi cirinya perlu jelas juga. Dan inilah yang dikemukakan oleh kalangan ulama berkaitan dengan ciri yang mendasari pemikiran dan juga mendasari kehidupan ahli sunnah wal jamaah tersebut. Terdapat 16 ciri yang ada dalam kertas itu yang disepakati oleh para pemuka ahli sunnah wal jamaah untuk mengesahkan seseorang atau kelompok orang sebagai termasuk ke dalam ahli sunnah wal jamaah. Dan ciri utamanya ialah tidak ekstrim, wasatiyah, kesederhanaan. Itu adalah ciri utama ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak terlalu kiri dan tidak terlalu kanan. Dia adalah satu yang sewajarnya. Sebab wasatiyah itu pun perlu dipahami dengan tepat juga ya. Kalau silap-silap nanti nak sederhana. Jadi kalau masuk PXA tak payah dapat A. Sebab A itu tinggi sangat. Dapat D tak boleh juga. Yang hak bolehnya mungkin dapat C ataupun B tolak begitu. Tidak begitu yang dimaksudkan dengan wasatiyah tersebut. Maksudnya ialah cara yang paling tepat yang dan itulah sebenarnya keadilan yang benar-benar adil berkenaan dengan sesuatu perkara tersebut. Saya katakan kalau berdepan dengan musuh tidak terlalu keras, mungkin tetapi tidak pula menyebabkan kita memberikan ruang yang luas kepada musuh, soalnya demikian. Kemudian seterusnya ialah golongan. Golongan ini
yang yang telah dikenal pasti ya, oleh kalangan ulama-ulama silam tersebut, ulama ahli sunnah wal jamaah, terdapat dua bentuk sebenarnya yang dikemukakan oleh mereka. Pertamanya yang detail dan yang keduanya ringkas. Ada saya sebutkan di situ. Pemberian detail mencakup setiap golongan dalam masyarakat yang melibatkan 8 golongan, termasuk golongan akidah, golongan ahli akidah, kemudian ahli fiqh, ahli hadis, kemudian ahli bahasa Arab, ahli yang juga termasuk di situ ialah ahli tasawuf dan sebagainya, dan juga orang awam yang berpegang pada prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah tersebut. Itu kalau yang secara detail. Tetapi ada juga pendekatan yang memeriahkan secara ringkas, mencatatkan hanya golongan-golongan yang utama sahaja. Itu boleh dilihat, misal katakan, kalau bercakap tentang ahli sunnah wal jamaah, maka tergambarlah Asy'ariyah dan Maturidiyah misalnya. Nah, itu yang secara yang secara yang ringkas tersebut. Namun apa yang dimaksudkan golongan ini ialah semua orang ataupun kumpulan yang patuh kepada prinsipnya, patuh pada metodnya, dan patuh pada ciri yang telah diletakkan secara yang muktamad dan juga secara yang halus oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian masalahnya sekarang ini ialah bagaimanapun terdapat golongan yang mendakwa mereka sahaja yang benar-benar layak digelarkan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ada golongan ini. Mereka itu ialah golongan Salafi Wahabi. Maknanya untuk golongan Salafi Wahabi ini, dalam sejauh yang saya tinjau dan sejauh yang saya buat penyelidikan, sememangnya mereka mengatakan merekalah ahli sunnah wal jamaah yang betul. Yang mereka tolak Asy'ariyah, mereka tolak Maturidiyah, mereka tolak mazhab dan sebagainya. Apakah maknanya golongan ini perlu diteliti untuk ditentukan apakah dakwaan mereka benar atau sebaliknya. Itu saya kemukakan juga untuk melihat perbandingan bagi menetapkan, sebab sebenarnya kalau kumpulan-kumpulan lain, Khawarij misalnya, ataupun juga Syiah dan sebagainya, tentu tidak sekali-kali mendakwa mereka ahli sunnah wal jamaah. Khawarij tak mendakwa sedemikian. Syiah lagilah tak mendakwa sedemikian. Tetapi kumpulan ini, Salafi Wahabi ini, mereka mendakwa merekalah ahli sunnah yang sebenarnya. Yang lain daripada mereka, yang tidak selesai ataupun tidak menurut manhaj mereka, prinsip-prinsip pegangan mereka, orang itu bukan ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Itu sebabnya saya bawa sedikit di sini, tak sedikit juga lah, panjang juga, tentang prinsip-prinsip pegangan Salafi Wahabi. Ada yang saya letakkan dalam tulisan saya itu pada beberapa aspek, di mana saya melihat mereka mendakwa menjadi pengikut as-salafus saleh, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Inilah seolahnya apa yang mereka dakwakan. Mereka mengikut salafus saleh, dan kerana itu mereka adalah yang benar. Mereka juga mengikut Ibnu Taimiyah, yang juga menyebabkan mereka mengatakan mereka benar, dan demikian juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini agak sensitif. Semalam pun ada dalam Harian Metro. Saya ada bawa pun keratan Harian Metro. Saudara kita marah-marah kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan sebagainya. Demikian juga sebahagian daripada tulisan-tulisan tertentu yang meletakkan ataupun melabelkan Ibnu Taimiyah misalnya dalam keadaan-keadaan tertentu dan sebagainya. Saya tidak ikut campur perkara itu. Sebab kita melihat dari segi bagaimananya mereka ini. Khususnya mereka juga memberi sumbangan yang besar sebenarnya kepada ummah. Jangan kita nafikan tentang itu. Jadi soalan sekarang ini, bagaimana kita hendak mendekati itu adalah pendekatan yang bijaksana nanti yang diperlukan, dan disitulah nanti yang memerlukan ciri pada ahli sunnah wal jamaah yang berbentuk wasatiyah tersebut, atau yang berbentuk sederhana tersebut. Mereka mendakwa menjadi pengikut salafus saleh, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tetapi jelas mereka bukan pengikut yang taat
kepada ketiga-tiga yang di atas itu. Hal ini dapat dilihat dalam aspek-aspek berikut, takwil misalnya, di mana jelas bahawasanya as-salafus salih menakwil ayat-ayat mutasyabihat, sedangkan mereka tak mahu takwil. Kemudian yang kedua, ilmu tasawuf yang ditolak 100% oleh kumpulan ataupun Salafi Wahabi yang mengatakan kalau jumpa orang inilah, golongan sufi inilah yang perlu dibenteras dahulu sebelum Yahudi dan sebagainya. Jadi maknanya, sedangkan Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah misalnya jelas mengiktiraf tasawuf. Kita lihat Ibn Taymiyah misalnya, walaupun beliau agak tidak selesa dengan beberapa pandangan termasuk wahdatul wujud dan sebagainya, seperti mana yang ini dilihat oleh Ibn Arabi dan sebagainya, namun beliau Ibn Taymiyah tidak menolak 100% tasawuf. Malahan kajian-kajian yang dilakukan memperlihatkan beliau adalah pengamal tarikat Qadiriyah. Sebab Qadiriyah itu adalah tumbuh dalam Hanabilah, dalam tradisi Hanabilah ya. Qadiriyah, kemudian demikian juga Al-Harawi, Abdul Qadir Jilani, itu adalah kumpulan sufi yang muncul dalam tradisi Hanabilah tersebut. Jadi kenapa maknanya kalangan ini sehingga menolak sampai seolahnya 100% tentang ilmu tasawuf? Kenapa tak ikut seperti yang diungkapkan atau seperti yang dijelaskan oleh Ibn Taymiyah kalau mereka mengikut Ibn Taymiyah? Demikian juga tentang Ibn Qayyim. Ibn Qayyim sebenarnya telah melakukan penjelasan, membuat syarah yang demikian panjang dalam Madajus Salikin itu. Dan dia syarah kepada kitab yang ditulis oleh Al-Harawi, salah seorang ahli sufi dalam tradisi Hanabilah seperti yang saya katakan tadi, di mana dalam syarah itu dia bunyi macam tilawah Quran juga. Kalau tilawah Quran dia ada 2 minit gitu. Tak boleh ya. Yang saya nak berhenti dah sikit ni. Dan masa saya pun ada dalam 4 minit, 5 minit begitu. Nanti saya baca 10 minit misalnya, tak apalah. Itu yang saya maksudkan, maknanya ada unsur-unsur memilih, bukan kesemua sekali yang diambil. Mana yang dia setuju dia ambil, mana yang dia tak setuju dia tak ambil. Itu kedudukannya. Kemudian satu perkara lagi yang kita perlu perhatikan adalah tentang pegangan akidahnya. Ini yang besar sedikit. Tidak sedikitlah, besar banyak kot. Sebab soalnya sekarang ini, tradisi Salafi Wahabi ini berpegang kepada Tauhid 3. Dan Tauhid 3 ni tuan-tuan dan puan-puan saya rasa memang tahulah. Saya rasa kalau kalangan orang yang umurnya kurang lebih 45 ke bawah dalam dan melalui sistem pengajian sistem kebangsaan akan tahu tentang Tauhid 3 ini. Rupa-rupanya aspek Tauhid 3 ini dah meresap masuk ke dalam silibus pendidikan Islam di sekolah-sekolah. Maknanya Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma' wa Sifat. Ketiga-tiga itu dikatakan Tauhid 3. Yang dirumuskan oleh Ibn Taymiyah itu ijtihad dia barangkali. Kita tak boleh nak katakan kita tak boleh lancang sangat mengatakan dia tu terus tak betul. Kalau ijtihad dia, maknanya kalau tak betul dapat 1 pahala. Kalau betul dapat 2 pahala. Itu kan tradisi Islam, memberikan penghormatan kepada ilmu. Jadi maknanya dikembangkan secara yang demikian hebat oleh kumpulan ini. Lebih-lebih lagi, kalau kita lihat kepada pegangan tauhid yang tiga-tiga ini, dalam pencarian dan juga penyelidikan menunjukkan bahawasanya perbahasan tentang tauhid 3 ni tak pernah berlaku di kalangan salafus soleh, dan dikatakan tidak pernah diisyaratkan pun oleh Rasulullah SAW. Tapi tak apalah, itu ijtihad dia untuk nak bagaimana cara untuk nak memahami sifat Tuhan, nak memahami Tuhan, hendak memahami sifat Tuhan, hendak dan sebagainya. Cumanya apabila diteliti dengan dengan lebih mendalam, kelihatannya
Tauhid 3 ini ada implikasi-implikasi pegangan akidah yang tersendiri. Hasil daripada pemegangan terhadap Tauhid 3 tersebut. Satunya, berlaku, B itu bukan P. Mungkin apa ni tengah malam sikit dah buat kot. Berlakunya pertentangan dengan isi kandungan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis tidak membezakan antara Rabb dan Ilah. Itu boleh dilihat penjelasannya dalam apa yang saya tulis tersebut. Maknanya, kalau misal katakan dalam rububiyah ini mereka mengatakan orang kafir pun adalah bertauhid dengan tauhid rububiyah. Cuma yang membezakan orang kafir dengan orang yang muslim itu ialah tauhid uluhiyah. Sedangkan Quran dan juga hadis mengatakan kedua-dua itu adalah saling bantu-membantu dan saling lazim melazimi. Jadi macam mana ceritanya tu? Itu soalannya begitu. Itu yang masalahnya. Yang keduanya ialah terperangkap dalam mujassimah dan musyabbihah. Ini yang barangkali yang dibawa dalam harian Metro itu. Kalau tak baca lagi boleh bacalah. Kalau nak salinan ada dekat saya. Promosi sikit. Jadi maknanya yang terperangkap dalam mujassimah dan musyabbihah ini ialah kerana tauhid yang ketiga itu, tauhid al-asma' wa sifat. Kerana mereka tidak takwil langsung. Dan di sini yang persoalan-persoalan istiwa, persoalan-persoalan aras dan sebagainya itu yang timbul kerana mereka langsung tak takwil. Dan ada kadang-kadang memperlihatkan unsur mujassimah dan musyabbihah yang berlaku. Ada yang saya takkan dalam tulisan itu. Kemudian berdasarkan kepada rububiyah dan uluhiyah ini juga, mereka menolak aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kerana pada mereka, Maturidiyah dan Asy'ariyah ni takwil, itu satu. Dan yang keduanya menggunakan akal. Dan mereka kata ini tradisi Greek seolahnya. Sedangkan sebenarnya Asy'ariyah dan juga Maturidiyah mengambil pendekatan-pendekatan itu kerana orang yang perlu dihadapi pada waktu itu adalah orang yang demikian terpengaruh dengan unsur Greek filosofi tersebut. Jadi kalau kita nak faham tentang masyarakat barat, kita kena pelajari mereka. Hasil daripada pembelajaran terhadap apa yang mereka ada tersebut, pada waktu itulah baru kita boleh memberikan penentangan-penentangan seperti yang dilakukan oleh almarhum Ustaz Usman Al-Muhammadi. Kemudian juga penglibatan dalam takfir, mudah sangat takfir ini. Sebab nanti apabila persoalan-persoalan tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ini, dia mahu ibadah kepada tauhid uluhiyah itu hendaklah benar-benar suci, sehingga unsur-unsur misalnya katakan tawassul tak boleh guna, unsur istighasah tak boleh guna. Jadi kalau tawassul dan istighasah itu terus kafir. Okey? Tak ada lagi sederhana-sederhana. Kafiat terus. Jadi maknanya sekarang ini ada kaitan dengan soal pemegangan mereka kepada tauhid uluhiyah tersebut. Ahli sunnah wal jamaah walaupun maknanya tidak menerima semua tawassul, tetapi menerima sebahagiannya. Walaupun tak terima semua istighasah, tetapi menerima sebahagiannya. Dia tak kira pakai pakai borong aja. Maknanya pukul rata, di steamroll jadi rata semua. Okey? Kemudian juga yang seterusnya ialah tentang hukum fiqh. Dalam fiqh ini pada dasarnya mereka tumbuh dan berkembang dalam tradisi Hanabilah. Sepatutnya mereka berpegang kepada mazhab atau Hambali. Tetapi rupa-rupanya tidak. Mereka berpegang kepada tanpa mazhab. Tanpa mazhab ni berpegang juga ke? Berpegang juga kot. Kemudian bid'ah juga satu perkara yang dibesar-besarkan. Sehingga kesemuanya adalah bid'ah dan tak akan timbul soal yang hasanah. Semuanya sayyi'ah dan dhalalah belaka. Dan ini yang menimbulkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Jadi saya nak berhenti dah ni, berdasarkan prinsip-prinsip pegangan golongan Salafi Wahabi adalah jelas bahawa golongan ini tidak selari dengan prinsip pegangan dan ciri-ciri golongan arus perdana Ahli Sunnah wal Jamaah. Maknanya apabila di-compare atau apabila di-match dengan metod, dengan prinsip
dengan ciri mereka fail. Soalnya begitu. Okey? Oleh itu, para pemuka Ahlussunnah wal Jamaah memberikan respon negatif terhadap golongan Salafi Wahabi ini. Kita boleh lihat misalnya apa yang saya catatkan itu daripada zaman awal kemunculan Muhammad bin Abdul Wahab sampai ke zaman sekarang, termasuk Zuhailinya, termasuk Abu Zuhrahnya dan sebagainya, melihat kumpulan ini sebagai kumpulan yang bermasalah dan menimbulkan macam-macam perkara. Kemudian itu 5 dan 6 tu maknanya yang 5 dan juga 6 saya masukkan sekali respon pemuka Ahlussunnah wal Jamaah dan juga kesimpulan. Jadi kesimpulannya saya katakan dapatlah dirumuskan bahawa golongan Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang telah dikenal pasti identitinya sejak zaman berzaman, hasil daripada penelitian dan juga hal-hal yang sudah diletakkan, dirumuskan secara muktamad dan secara yang cukup halus oleh para ulama yang sebelum kita ini. Ini berdasarkan prinsip-prinsip pegangan, metod dan ciri khusus yang telah dimantapkan oleh para ulama terdahulu. Oleh itu tidak wajar dinisbahkan seseorang sebenarnya itu, sesuatu orang macam mana? Seseorang ataupun golongan yang tidak menepati prinsip, metod dan ciri yang sudah dimantapkan oleh para ulama tersohor dalam sejarah Islam itu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya itu adalah semacam kayu ukur nanti, semacam mizan ataupun penimbang begitu untuk melihat sama ada golongan ataupun seseorang itu boleh dimasukkan ke dalam Ahlussunnah wal Jamaah ataupun tidak. Jadi yang kita mahu ialah kesatuan dan juga penyatuan yang boleh diberikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah ini, supaya seolahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang betul-betul itulah yang kita mahu. Dan dia sudah ada 90% daripada penganutnya, dan penganut 90% ini daripada seluruh umat Islam adalah satu bilangan yang besar yang perlu didekati, yang perlu dilakukan sesuatu secara yang bijaksana supaya kita boleh memanfaatkan mereka. Jangan pula nanti akan ada unsur-unsur luar yang seolahnya menempel-nempel mengatakan mereka sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah, maka orang awam akan keliru, dalam kekeliruan itu akan berlaku perpecahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.